kita ni bukan pakar ni, tetapi kita ni akan kupas secara terperinci kerana kita sudah berada di satu segmen terakhir di mana kita akan memfokuskan tentang mensyukuri nikmat kesihatan sebagai anugerah Allah. Kalau tadi melalui kacamata agama, tetapi sekarang melalui kacamata kesihatan sendiri. Jadi kita bersama dengan Yang Mulia narasumber kita ni, Dr. Hajah Nurhayati binti Muhammad Kasim. Beliau merupakan Ketua Pusat Promosi Kesihatan. Assalamualaikum Puan Doktor. Selamat datang Doktor. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serba hijau menceriakan untuk hari ini. Ya, memang sememangnya kan untuk tema berjanji, tapi temanya pada hari ini adalah hijau. Hijau itu mungkin kalau kita ni lihat secara positifnya, memberi keindahan, memberi keindahan. di mata. Hijau juga tentang agama, hijau juga tentang fitrah kita ni. Jadi mungkin Doktor dapat mengongsikanlah tentang apa kaitannya majlis ilmu yang diadakan baru-baru ini tentang tema ketani, tentang mensyukuri nikmat tani, dan juga tentang kesadaran ketani tentang isu yang penting di Brunei ini, iaitu isu kesihatan seperti penyakit-penyakit seperti non-communicable diseases dan sebagainya. Silakan. Terima kasih Fakrul. So tema yang kita akan bincangkan pada pagi ini ialah mensyukuri nikmat kesihatan sebagai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. So menyentuh sedikit, menerangkan sedikit barangkali mengenai dengan penyakit-penyakit tidak berjangkit. Penyakit-penyakit tidak berjangkit ini diistilahkan sebagai penyakit-penyakit yang tidak dijangkiti dari seorang ke seorang, dan secara lazimnya ia akan berlaku atau terjadi dalam beberapa tahun, mengambil masa yang lama untuk berkembang. Sembuh. So di negara kita ni, seperti mana yang bis kita tadi ada mendengar, penyakit-penyakit tidak berjangkit menjadi punca utama kematian dalam beberapa dekad yang lalu. Pada tahun 2017, hampir 60% punca kematian warga negara kita adalah disebabkan oleh penyakit-penyakit tidak berjangkit. The number one killer maybe pernah sudah tadi dengar ialah kanser, diikuti dengan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes dan stroke. Menyentuh mengenai penyebab penyakit tersebut, kebanyakan penyakit-penyakit ini orang mempunyai faktor risiko yang seumpama, iaitu faktor risiko gaya hidup yang disebabkan oleh tingkah laku yang tidak sihat, seperti penggunaan produk tembakau, tidak atau kurang melakukan kegiatan fizikal, pemakanan yang tidak sihat dan tidak seimbang, dan pengambilan alkohol. Mungkin barangkali pengambilan alkohol itu bukanlah menjadi satu isu di negara kita ni lah, disebabkan kita ni pun agama kita ni melarang pengambilan alkohol ni. Jadi jika ditinjau dari segi faktor-faktor risiko tingkah laku tersebut, kaji selidik penyakit-penyakit tidak berjangkit kebangsaan atau STEPS NCD 2015 ke 2016 telah menunjukkan bahawa kadar merokok di kalangan rakyat kita ni ialah dalam lingkungan 20%. Jadi kalau kita ni we convert that into actual numbers, kaji selidik itu dijalankan di kalangan warga negara kita ni dalam 300,000 orang lah yang punya representation. Jadi 20% satu kira 60,000 orang. Okay. Obesity yang mana disebabkan oleh pemakanan tidak seimbang dan kurang sihat, dan juga tidak melakukan atau melakukan kegiatan fizikal yang mencukupi adalah dalam 28%. Jadi kalau kita ni convert pada tu jumlah sebenarnya dalam 84,000 orang. 84,000. Yang masih lagi tidak aktif atau tidak memenuhi saranan untuk melakukan kegiatan fizikal selama 150 minit dalam seminggu. Mesti 150 minit dalam seminggu lah tu. Ya.
So itu dapat kita ni bagikan kiranya macam kita ni lakukan 30 minit 5 hari lah dalam seminggu itu kan. Jadi tapi aktiviti fizikal itu macam apa sebenarnya yang kita dimaksudkan? Adakah aktiviti macam menyapu-nyapu, mengemas-ngemas rumah itu kira aktiviti lah tu? Ya. So alhamdulillah baru-baru ini juga pihak WHO telah mengemaskinikan saranan bagi kegiatan fizikal bagi semua golongan itulah penduduk termasuk dewasa dan kanak-kanak. Jadi sekarang promosi saranan daripada pihak WHO ialah every move counts. Every move counts. Bukan jalan kaki itu pun sama juga. Sebab apa yang penting juga ialah untuk mengelakkan aktiviti sedentari. Jadi jika sebelum ini saranan itu tidak merangkumi aktiviti sedentarian, ia menyebut saja mengenai dengan mempromosi kegiatan fizikal seperti berjalan, berjalan kaki, belusir, berenang. Tapi sekarang dihuraikan lagi dengan lebih terperinci. Jadi aktiviti-aktiviti kegiatan fizikal itu juga boleh merangkumi aktiviti-aktiviti macam membersihkan rumah ataupun orang gardening di luar rumah. Orang asal saja berjalan atau menggerakkan. Pasal orang Ketani mudah barangkali takut ataupun ada yang terlalu intimidated dengan aktiviti senaman ini. Mereka selalu mengaitkan dengan gym. Mereka selalu mengaitkan dengan mendaki bukit ataupun sesuatu yang mengalihkan berbadan. Tetapi sebenarnya hanya dengan memilih macam berjalan ini pun berjalan kaki sudah memadai. Ya. Betul cakap Fakrul tadi. Indah payah kita ni orang ada membership ke gym atau kalau siapa kan mau memanglah digalakkan, tapi kalau ia kan saja berjalan kaki, berjalan pantas pun sudah memadai. Jadi orang free berjalan kaki ini di mana-mana saja kan. Betul. Kita ni di rumah, di kawasan rumah itu pun boleh kita ni berjalan kaki. Jadi ianya sebenarnya mudah. Jadi kalau tadi pun Dr. Hajah telah pun memberikan sedikit ataupun kongsi dengan sedikit statistik ataupun yang angka yang memang menjadi satu trend yang membimbangkan sebetulnya, iaitu antaranya yang telah disebutkan tadi, penyakit tidak berjangkit seperti kanser, diabetes dan sebagainya. Jadi bagaimana langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Kesihatan sebetulnya dalam kita ni menangani penyakit-penyakit yang tidak berjangkitan ni? Okey. So Kementerian Kesihatan selama ini telah menyediakan langkah-langkah yang sepatutnya yang mana juga menyahut saranan pihak WHO mengenai dengan pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit tidak berjangkit. Jadi ini merangkumi aspek dasar dan juga penyediaan program dan perkhidmatan kesihatan. Dari segi dasar, pada masa ini Kementerian Kesihatan telah melakar satu strategi Plan Strategi Kementerian Kesihatan 2019-2023 di mana ianya ada menghuraikan 5 fokus atau objektif utama. Jadi objektif yang kedua atau matlamat yang kedua, strategic goal itu ialah mengenai dengan pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit tidak berjangkit, dan di bawah matlamat ini terhurai beberapa tindakan atau inisiatif yang akan dan sedang dirancang dan dijalankan sehingga tahun 2023. Now, mengenai dengan tindakan pencegahan, langkah-langkah pencegahan, memerlukan orang kerjasama, collaboration daripada pelbagai sektor. Jadi kalau dipikirkan dari segi pencegahan ataupun langkah-langkah mempromosi pemakanan sihat, akan memerlukan juga dasar-dasar yang ada yang di bawah orang bidang kuasa kementerian yang lain. Jadi
dalam merealisasikan inisiatif-inisiatif tersebut, pihak kementerian telah menghasilkan satu pelan tindakan bagi pencegahan dan pengawalan penyakit tidak berjangkit yang dinamakan Brunei Darussalam Multi-Sectoral Action Plan on the Prevention and Control of NCDs. So yang BRUMAP NCD secara ringkasnya yang pertama dihasilkan daripada tahun 2013 hingga tahun 2018 dan mempunyai pengkhususan atau fokus terhadap 5 objektif juga. 3 daripadanya adalah khusus bagi menangani faktor-faktor risiko yang tadi sebutkan tadi. 1 daripadanya ialah pemakanan yang tidak sihat. Kedua, untuk mengurangkan atau mempromosi kegiatan fizikal. Dan ketiga, untuk mengurangkan kadar merokok di kalangan atau masyarakat. Jadi pada masa ini kementerian sedang dalam proses untuk menghasilkan BRUMAP NCD 2.0 ataupun 2021 hingga 2025. Jadi sebagai misalan barangkali dalam mengatasi langkah-langkah untuk mempromosi pemakanan yang sihat ini, kementerian telah menyediakan, mengaturkan beberapa dasar dan inisiatif seperti menghasilkan garis pandu pemakanan kebangsaan. Okay. So garis pandu tersebut telah dikemaskinikan dan dilancarkan pada awal tahun ini. Dan insya-Allah akan diberikan lagi dalam tahun-tahun yang akan datang. Jadi garis pandu tersebut mempunyai 11 message utama, key messages. Sebahagian daripadanya ada yang menyentuh mengenai pengambilan kepentingan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran, pengurangan garam dan sebagainya lah. Selain daripada itu, Kementerian Kesihatan juga telah menghasilkan inisiatif pilihan lebih sihat dengan mengadakan logo pilihan sihat, okey, yang mana logo ini kami mahu macam di take up, to be taken up by our local food and beverage industry sebagai satu pilihan lah bagi warga negara dan penduduk di negara ini. Kita ni adalah orang mau memaksa orang untuk we don't want to force anyone to actually do what they should be doing. Setiap individu itu memang ada pilihan. Jadi barangkali dari segi persekitaran orang itu, kita ni haruslah menyediakan persekitaran untuk ada pilihan yang sesuai untuk ada pilihan itu. Memang pun ini it's a free choice-nya tu orang untuk tetapi pihak dari Kementerian Kesihatan juga menggalakkan atau kata kuncinya yang paling kuat ialah menggalakkan untuk pemilihan hidup yang sihat. Sejauh mana agaknya daripada pemantauan Dr. Hajah sendiri tentang kesedaran orang-orang kita ni mengenai pemakanan yang seimbang atau pemakanan yang sihat ini? Adakah orang semakin meningkat kesedarannya ataupun mengurang, macam mana ni? Atau mengurang atau sama atau tahan-tahan? Ada perubahan aja kan payah juga kadang-kadang kita ni kan makan tu ni mau yang nyaman-nyaman juga tapi kadang-kadang banyak orang mengatakan tu kenapa dalam kata pepatah kan kenapa yang makanan nyaman-nyaman ni mesti teh yang berlamak, mesti teh yang macam mana? Macam mana? Apa komen Dr. Hajah sendiri? Ini memanglah jadi satu cabaran barangkali di negara kita ni lah, terutama sekali sebab memang jadi lumrah pemakanan ni atau food eating ni actually part of our culture. Betul. Culture kita ni apa-apa pun culture kita ni memang makanan yang yang menjadi fokus utama. So dipahami. Jadi itulah pentingnya untuk pihak kementerian dan juga pihak yang berwajib untuk menyediakan dasar untuk mengadakan persekitaran yang kondusif bagi
pemakanan yang lebih sehat. Paling-paling pun kalaupun makanan itu nyata orang tidak ada makanan yang jahat sebenarnya. Tidak ada makanan yang indah sehat sebenarnya. Sebenarnya gaya hidup Ketani yang membuatkan indah sehat. Jadi misalnya kalau ini minta komen daripada Dr. Raja, misalnya Ketani termakan yang macam-macam ni, tetapi ditambah lagi dengan kurangnya aktiviti. Jadi itu membuatkan gaya hidup Ketani yang sehat. Dan seimbang lah. Dan seimbang. Pengertian seimbang dalam pengertian mungkin saya lah sebagai pesakit lah saya mempunyai masalah-masalahnya. Jadi macam mana kan seimbangan ni doktor? Jadi mungkin dapat disarankan secara ringkas ni kepada penonton Ketani di Rampai Pagi, apa sebenarnya seimbang itu? Ada Ketani dah faham ni? Saya ni bukanlah juga orang pakar dalam bidang pemakanan, tapi tadi sebab Fakrul menyebut mengenai dengan pemakanan ini, saya akan mula di sana lah barangkali. Jadi dari segi sama ada perubahan ataupun orang statistik Ketani kan, like I said, ini yang menjadi satu cabaran dan mungkin dari ada kaji selidik yang telah dibuatkan sebelum ini rata-rata menunjukkan macam ada ada perubahan dalam Ketani punya tabiat pengambilan sejujurnya tu sejujurnya memang pengambilan itu buah-buahan dan sayur-sayuran, yang mana seranan adalah untuk mengambil 5 hidangan 5 servings. 5 servings per day. Jadi 2 atau 3 hidangan buah-buahan dan 2 atau 3 hidangan sayuran setiap hari. Jadi nasi itu dah terkandung tu walau itu lain itu karbohidrat. Ini maksudnya yang gulayan benar-benar itu sayur benar-benar, buah benar-benar. Jadi Ketani kadang-kadang terfikir apa hidangan-hidangan, bukan satu hidangan itu bukan artinya sepinggan, bukan. Jadi ada piramid makanannya tu kan. Ya betul. Tapi okey, kadang-kadang you talk about piramid, tapi kadang-kadang piramid ini payah untuk orang diterjemahkan pada orang tanya apa kan, what does it look like. So kalau kita menyentuh pasal piring, ada model piring sehat. Piring sehat. Yes, the healthy plate model. Jadi ia punya sipirnya lah so setengah dari pinggan atau petiknya sayur-sayuran, our fibers. Lebih banyak kepada sayur-sayuran. So sayur dimasakkah ya, ataupun ulam ke ya, salad, okay. And buah-buahan lah, although buah-buahan tu dah dalam piring tu. And then 1/4 ialah karbohidrat, itu whether is nasi ataupun roti ataupun mi ataupun kentang. And then another suku lagi ialah protein. So your daging ke ayam, lauk. Jadi perlu bilang basicnya. Okay. Kalau akan tahu basicnya macam tu. Tapi ingat orang ada ni yang paling jahat dalam tanda kutipnya, ini macam makan orang penyakit sajanya, macam orang sakit sajanya. Tapi memang kalau makanan yang dihidangkan untuk pesakit-pesakit Ketani, memang yang disarankan memang atu, dan atu makanan yang paling sumber porsi yang paling sehat untuk Ketani. And then Ketani also mikirkan macam adalah tata caranya lah dalam sehari itu berapa kan. Jadi macam pengambilan kalori atau tenaga yang diperlukan itu. So dalam barangkali bagi orang-orang kita ni dalam maybe 1,500 to 1,700 calories per day. Jadi kalau dibagikan dalam sehari itu, kita lebihkanlah untuk sarapan pagi. That's why ada kan you maybe have heard you eat like a king kan for breakfast. Betul sekali. Benar tu. Benar tu. Lebihkan semasa sarapan pagi, dan as the day goes on less. So less for dinner lah yang paling kurang lah masa waktu malam tu. Ya. Dan kita tadi sempat memaparkan satu slide berkenaan dengan faktor
faktor risiko penyakit-penyakit tidak berjangkit di kalangan remaja daripada umur 13 hingga 17 tahun. Jadi mungkin dapat dikongsikan ni apa sebetulnya tu? Okey. So slide itu memaparkan hasil dapatan daripada kaji selidik Global School Based Health Survey. Itu satu kaji selidik yang memang dijalankan di negara-negara lain juga. So ia punya survey questionnaire tu dihasilkan oleh pihak WHO. So sebenarnya kaji selidik pertama dijalankan pada tahun 2014 dan sebenarnya pihak Kementerian Kesihatan telah menjalankan survei yang kedua baru-baru ini tahun 2019, tapi masih lagi menanti hasil dapatan yang sedang dianalisa oleh pihak WHO dan CDC. Jadi kaji selidik pertama yang dijalankan di kalangan remaja di sekolah-sekolah ini menunjukkan sama juga faktor-faktor risiko yang membimbangkan. Di antaranya kita ni punya remaja ni minum minuman bergula tu 1 in 2 actually taking fizzy drinks minuman yang setiap hari yang sering mempunyai gula yang atau berlebihan, tidak mencukupi sama je ia punya pengambilan buah-buahan dan sayuran dah mencukupi, dan lagi tiawas kegiatan dari segi kegiatan fizikal juga tidaklah mencukupi. Only 1 out of 10 yang actually memenuhi saranan pihak WHO untuk nyorang melakukan kegiatan fizikal 60 minit setiap hari. Itu melalui daripada analisis yang telah pun dilakukan So sebagaimana yang kita tahu, kanak-kanak ataupun kanak-kanak yang orang yang mempunyai berat badan yang berlebihan, yang mempunyai faktor risiko macam ni, akan orang membesar jadi dewasa yang mempunyai tingkah laku yang seumpama. Itu yang kita tidak mahu kan. So itulah pendidikan itu adalah penting. Ada dalam barangkali titah kebahuduli ada menyentuh mengenai kesedaran, kepentingan kesedaran itu. Jadi kesedaran itu bermula dengan orang pengetahuan dan pengetahuan itu boleh disampaikan barangkali di bangku sekolah seawal-awalnya. Berkait tentang itu, kita hanya tinggal 3 minit, 2 minit saya lagi bersama. Jadi in the more general scheme of things, kita mengharapkan supaya banyak yang anak-anak ketanian ini, yang generasi sekarang ini yang sadar tentang hal ini. Jadi nanti apabila mereka sudah mempunyai anak-anak, mereka lagi akan mengajar anak mereka untuk menjadikan ini sebagai satu habit. Jadi mungkin Dr. Hajah sendiri, macam mana untuk agaknya harapan daripada Dr. Hajah tentang kesimpulannya, lebih kurang 2 minit. Okey, seperti saya katakan tadilah, kesedaran untuk orang mengenai kesihatan ini sebaiknya ditanam seawal-awalnya. Dan selain daripada orang, kita ni boleh bermula lagi daripada ibu sebenarnya ibu yang mengandung. Okey. So dari segi ibu yang mengandung tu, kita ni boleh memberikan ia orang pengetahuan, dan ini sudah dilakukan alhamdulillah. Menerusi inisiatif kursus pranikah yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Hal Ehwal Agama, dan diteruskan lagi di pusat-pusat penjagaan kanak-kanak. Sekarang kita ni sudah ada dasar atau garis pandu bagi pemakanan sihat dan kegiatan fizikal untuk pusat-pusat penjagaan tersebut, di mana adalah di bawah kawalan pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan seterusnya kita ni we move on ke peringkat nyorang kanak-kanak sekolah. So Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama mempunyai peranan juga untuk barangkali sentiasa
meneliti, mengemaskinikan kurikulum yang berkaitan lah sama ada ya sains kah ataupun orang social studies atau general studies, di mana barangkali mesej-mesej mengenai dengan kesihatan ini boleh diselitkan. Ya, dan selepas satunya orang sudah kita ni di alam pekerjaan, kita ni masih lagi dapatnya orang membuat pilihan yang bijak. Yes, masa ni pun pihak kementerian juga ada menyediakan program workplace and health program di tempat-tempat kerja. Jadi di sana boleh menjadi satu landasan untuk menyampaikanlah mesej-mesej kesihatan juga dan mempromosi segala yang aktiviti-aktiviti mempromosi kesihatan. Syabas dan juga tahniah kepada Pusat Promosi Kesihatan dan juga kepada Dr. Hajah sendiri kerana ada mengendalikan program-program ini kepada semua peringkat usia, daripada yang Ani kepada yang Ani kepada yang daripada belia ke beliau. Ya, apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Hajah Nurhayati binti Muhammad Kasim, iaitu Ketua Pusat Promosi Kesihatan. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.